Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini cikgu nak sambung bab 3 proses reka bentuk. Okey, hari ini cikgu akan masuk pada 3.1.6 pembinaan moka ataupun model dan juga 3.1.7 penilaian hasil moka ataupun model. Boleh sambil selak buku teks bila tengok slide cikgu ni. Okey. Kita pergi kepada slide seterusnya. Baik, proses pembinaan ni ada dua. Okey, pertama sekali adalah membuat mockup dan yang kedua adalah membuat model. Jadi kita nak tahu apakah itu mockup, apakah itu model. Okey. Mockup. Okey, mockup ini adalah satu model olokan ataupun model palsu di mana ia dibuat sebelum kita menghasilkan model yang sebenar. Okey, jadi apakah tujuan kita buat mockup ini adalah untuk memberi gambaran awal produk di mana ia menunjukkan keseimbangan rupa bentuk, warna dan juga ergonomik. Okey, kita nak tengok mockup itu ada tak keseimbangan, warna dia macam mana, okey, ergonomik ataupun tidak. Okey. Jadi mockup ini boleh kita buat mengikut saiz ataupun tanpa mengikut saiz sebenar. Okey, kalau produk tu kecil, maka kita bolehlah buat mengikut saiz sebenar. Tapi kalau produk tu besar, contohnya meja, jadi kita boleh membuat dengan mockup sahaja. Okey, tidak mengikut ukuran sebenar. Okey, untuk mockup dia tidak berfungsi. Okey, kita tengok gambar. Okey, gambar ni ada dalam buku teks awak juga. Kamera, gambar kereta, kasut. Okey, itu semua adalah mockup. Kita buat dengan menggunakan bahan yang bukan bahan sebenar. Jadi apakah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan mockup? Okey. Okey, bahan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan mockup ini adalah cardboard, kayu, plastisin. Okey, plastisin ni lebih dikenali sebagai tanah liat lah. Kalau biasa nampak polystyrene, foam, ataupun dawai kasar. Apa-apa saja bahan yang mudah dibentuk. Ataupun kita boleh juga gunakan bahan kita semula yang berada di sekeliling kita. Okey, itu ada dekat muka surat 58. Okey, seterusnya. Seterusnya kita membina mockup ataupun model, masih lagi membina mockup ataupun model, tapi kali ni kita nak cerita pasal model pula. Okey, model ini kita kenal juga sebagai, tadi kalau mockup kita panggil dia model olokan, tetapi kalau model kita panggil dia model blok ataupun model sebenar. Okey, di mana model ini ada dua jenis. Okey, separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Kalau separa berfungsi ni maksudnya ada bahagian ataupun ada komponen-komponen yang tidak berfungsi. Tetapi kalau berfungsi sepenuhnya, maksudnya semua komponen itu boleh berfungsi mengikut tujuan yang ditetapkan. Okey. Kemudian dia mengikut saiz sebenar. Okey. Dan dia berfungsi mengikut tujuan sasaran. Tadi cikgu dah sebut. Maka kita akan bahagikan apakah model separa berfungsi, apakah model berfungsi sepenuhnya. Kalau model separa berfungsi, dia boleh berskala atau bersaiz sebenar. Kalau model berfungsi sepenuhnya, mestilah menyerupai objek sebenar. Okey, kalau model separa berfungsi, bahan yang kita gunakan tidak semestinya bahan sebenar. Tetapi kalau model berfungsi sepenuhnya, kita memang menggunakan bahan dan kaedah cantuman yang sebenar. Model separa berfungsi, okey, dia ada beberapa komponen yang tidak berfungsi. Ada sesetengah komponen lagi berfungsi. Okey, tapi kalau model berfungsi sepenuhnya, dia berfungsi mengikut tujuan sasaran. Okey, apa yang kita nak buat model tu, apakah fungsi dia? Maka dia berfungsi mengikut apa yang kita inginkan itu. Okey, ada dekat muka surat 59. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok pada contoh. Yang ni pun ada dekat muka surat 59. Contohnya, gambar yang pertama model separa berfungsi. Mesin jahit. Mesin jahit sebenar tau, nampak besar kan? Okey, dia buat dalam saiz yang kecil untuk kanak-kanak bermain. Okay, ataupun vacuum yang kita boleh gunakan untuk permainan kanak-kanak lah. Jadi dia berfungsi, tetapi mungkin menggunakan bateri, tidak menggunakan elektrik. Kalau model berfungsi sepenuhnya pula,
dia semua fungsi-fungsi dekat kereta tersebut boleh berfungsi. Boleh bergerak laju, boleh kita kawal kelajuan dia, boleh berhenti dan sebagainya. Okey. Jadi itu adalah perbezaan antara model separa berfungsi dan juga model berfungsi sepenuhnya. Kita teruskan kepada apakah alatan-alatan dan bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan mockup dan juga model. Okey, bahan atau alatan cantuman Okey, kita nak cantumkan mockup dan kita nak cantumkan model tu, kita boleh gunakan 5 bahan ini. Pertama, pistol perekat panas. Baik, pistol perekat panas ni kita panggil hot glue gun lah. Okey, kita boleh cantumkan dia, kita boleh cantumkan bahan-bahan seperti plastik, mounting board ataupun cardboard. Okey, sesuai untuk bahan-bahan mockup lah kat situ. Okey, kemudian perekat kayu. Perekat kayu ni, bahan yang sesuai kita gunakan perekat kayu adalah bahan-bahan yang mengusulkan kayu. Okey, papan plywood, papan lapis lah. Okey, ataupun MDF, ataupun kayu sendiri. Okey, kita boleh gunakan perekat kayu. Nama dia pun kayu kat situ. Okey, gum pipe PVC. Gum pipe PVC ni pun sama juga. Dia dah bagi dah nama kat situ, gum pipe PVC. Maka kita boleh cantumkan pipe PVC sahaja. Okey, menggunakan gum tersebut. Okey, seterusnya jarum dan benang. Jarum dan benang ni senang. Kita nak cantumkan apa dengan jarum dan benang? Mestilah kita nak cantumkan fabric. Okey, seterusnya adalah super glue. Okey, super glue ni kita boleh gunakan untuk cantum pelbagai jenis bahan. Okey, contohnya plastik, fabric, mounting board, kayu. Okey, boleh dapatkan dekat DIY pun. Gum super glue ni. Okey, ada ataupun kalau dekat DIY tu selalunya orang jual gum 3 second. Okey, itu ada dekat muka surat 60. Okey, kita masuk pada 3.1.7 iaitu penilaian hasil mockup ataupun model. Okey, di mana penilaian hasil mockup ataupun model ini merupakan satu proses terakhir dalam proses reka bentuk. Jadi, kenapa kita perlu buat penilaian? Jadi, bila kita buat penilaian, kita nak tahu sama ada kita perlu buat penambahbaikan ataupun tidak. Okey, ataupun kita perlu buat pengubahsuaian ataupun tidak. Okey, so ini adalah satu proses terakhir dalam proses reka bentuk. Apakah tujuannya? Kita nak mengukur tahap keberkesanan produk. Okey, tahap keberkesanan produk ini ada 3. Okey, kita boleh guna 3 faktor penting. Pertama, mematuhi kriteria project brief. Kedua, mematuhi kehendak pelanggan. Dan ketiga, ketepatan rupa bentuk. Okey, yang ini kita dah bincangkan dalam project brief lah. Jadi, kita cuma nak pastikan dia berkesan ataupun tidak. Okey, so seterusnya kita ada 2 kaedah untuk menguji produk. Pertama adalah pengujian di lapangan dan yang kedua adalah pengujian di makmal. Okey, pengujian di lapangan ni macam mana? Pengujian di lapangan ni kita akan pilih orang secara rawak. Okey, di luar. Okey, sebagai contoh kalau dekat project brief yang sebelum ni kita nak buat beg seberguna. Okey, jadi kita bawa beg seberguna tu di supermarket. Kita jumpa dengan siapa-siapa, kita akan uji. Ataupun kita bawa di pasar. Okey, kita akan uji. Itu di lapangan. Kita akan pilih orang secara rawat. Tetapi kalau pengujian di makmal, kita akan tentukan siapakah orang dia. Berapa berat beban yang kita dah sediakan. Okey, kalau kita secara di lapangan, orang tu mungkin bawa 100 gram, orang tu mungkin bawa 1 kilogram, orang tu mungkin akan bawa 3 kilo dan sebagainya. Okey, secara rawak. Okey, seterusnya sebelum kita membuat pengujian itu, kita kena setkan satu parameter. Okey, parameter itu adalah satu ukuran. Di mana ukuran itu kita kena tentukan. Okey, contohnya berdasarkan apa? Kalau berat, kita akan tentukan gram, kilogram. Okey, kalau masa mungkin 1 minit, 10 minit, 1 jam, 30 minit dan sebagainya. Itu adalah piawaian ukuran yang kita tentukan, parameter. Okey, tapi item yang bersifat macam subjektif, contoh cantik, menarik, tertarik, komen mendebam, tu tak boleh diukur ataupun dijadikan sebagai satu parameter. Kenapa? Sebab awak rasa itu cantik tapi orang lain tak rasa itu cantik. Awak rasa biru itu menarik tetapi orang kata pink lebih menarik. Okay, so item yang bersifat subjektif kita tak boleh ukur ataupun jadikan dia sebagai satu parameter. Okay, kita akan pergi kepada penilaian mockup.
Okey, penilaian mock-up ni kita buat berdasarkan bentuk, keseimbangan, kestabilan dan juga kekuatan cantuman. Okey, tapi dia tidak boleh mengukur fungsi. Yang ni paling penting. Kenapa? Sebab mock-up kan tidak berfungsi. Okey, jadi kita tak boleh nak ukur fungsi. Jadi, bila kita buat ujian kekuatan cantuman dan ujian kestabilan contohnya, okey, parameternya 100 gram. Itu berdasarkan pada beg seberguna. Okey, berat 100 gram, masa adalah selama 10 minit. Jadi adakah dalam masa 10 minit itu beg itu boleh menampung, mock-up beg itu boleh menampung berat 100 gram? Kalau boleh maka berjaya lah mock-up awak. Okey, ujian kestabilan. Okey, kita nak tentukan kestabilan dia stabil tak bila kita letakkan condong 45 darjah dan sebagainya. Okey, so apakah keputusan daripada pengujian tersebut? Mock-up tidak jatuh dan kukuh pada tapaknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada penilaian untuk model. Jadi dah mock-up, kita pergi pada model. Kalau mock-up, kita tak boleh mengukur dari segi fungsi. Tetapi kalau model, kita boleh ukur dari segi fungsi. Okey, dua-dua model kita boleh. Okey, model separa berfungsi pun kita boleh nilai. Model berfungsi sepenuhnya pun kita boleh nilai. Okey, so bila kita menilai tersebut, kita akan tentukan apakah parameter dia. Okey, masa, berapa minit, okey, berapa liter contohnya, okey, berapa gram dan sebagainya. Okey, kemudian contohnya dalam buku teks ada contoh adalah sistem pengairan pertanian. Okey, ada 12 sistem pengairan kat situlah ataupun 12 penitis. Okey, bila dia tengok bila kita buat pengujian tersebut cuma ada 6 sambungan yang boleh berfungsi. Okey, tapi tidak ada kebocoran. Okey, kemudian kita buat ujian beban. Kita letakkan satu beban 1 kilo dekat penyambung dia ataupun sambungan paip dia. Apa yang berlaku? Paip melengkung, perlu sokongan. Jadi yang ini kita perlu buat penambahbaikan. Itulah yang kenapa kita buat pengujian ni. Sebab kita nak tahu apa masalah sesuatu mock-up ataupun model. So that kita boleh buat penambahbaikan apabila kita hasilkan produk tersebut. Itulah tujuan kenapa kita buat mock-up ataupun model ini. Jadi contohlah, kalau kat sini keputusan dia paip melengkung ke bawah. Mungkin kita tak boleh gunakan paip PVC. Kita boleh gunakan paip poli. Okey, ataupun terdapat 6 sambungan. So lepas ni kita kena betulkan. Kita kena pastikan ke 12 sambungan itu boleh digunakan. Okey. Seterusnya, refleksi minda. Okey, yang ini adalah yang terakhir sekali lah sebelum kita tutup tajuk ini. Pertama sekali adalah definasi project brief, di mana itu adalah satu proses perbincangan awal antara pelanggan dengan pengurus projek dan dihadiri oleh seorang pereka bentuk. Okay, kita dah cover juga berkenaan ciri-ciri project brief. Ada 7, tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, reka bentuk produk, perancangan penulisan projek, analisis kajian reka bentuk dan pasaran, lakaran idea dan penghasilan mock-up ataupun model. Okay, so kita dah go through juga perancangan project brief, di mana kat situ awak dah setkan apakah kriteria pertimbangan utama yang awak nak tetapkan. Okay, kat situ awak akan tetapkan soalan-soalan yang akan ditanya dan jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Yang ni kriteria pertimbangan utama. Jadi daripada perbincangan awak bersama dengan pelanggan itu, awak akan saring maklumat dalam project brief. Awak akan simplify maklumat yang awak dapat. Okay, seterusnya awak akan aplikasikan project brief dalam jadual, di mana awak menggunakan ciri-ciri project brief di situ. Okey, seterusnya awak belajar berkenaan mock-up dan model. Yang ini hari ini kita belajar mock-up atau model. Okey, di mana mock-up ini adalah model olokan. Manakala model pula adalah model sebenar. Terbahagi pada 2 pula, model separuh berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Okey, seterusnya kita akan buat penilaian. Penilaian ini berdasarkan penilaian mock-up dan juga penilaian model. Okey, so selesailah tajuk untuk hari ini, proses reka bentuk. Awak boleh tanya guru kelas masing-masing sekiranya ada masalah. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa jawab soalan dalam Microsoft Form. Bye.